Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahu kepada kami, Gundar telah memberitahu kepada kami, H dibuat H itu H. Dan Muhammad bin Al-Muthanna dan Ibnu Bashar telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahu kepada kami, mereka berdua berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahu kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Mansur, dari Rib'i bin Hirash, bahawa dia mendengar Ali radhiyallahu anhu berkhutbah. Ali berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian berdusta atas namaku, kerana sesungguhnya orang yang berdusta atas namaku maka akan masuk neraka. Perlu diketahui kepada peserta-peserta kita ni yang guna terjemahan ini, saya rasa walaupun berbeza-beza penerbitnya, tetapi bahagian ini ada, seperti yang saya pakai sekarang ni, takhrij hadis dia tu ada ke tidak? Kan tidak semua ada. Oh, tidak semua pula ada ya. Kalau yang dengan saya ni ada takhrij hadis dia. Yang sebenarnya bahagian ini tidak ada dalam yang asal. Kalau kita kata ini, sebab saya tengok selepas ni dia hurai, ni huraian dia ni dia ambil daripada ini Syarah Nawawi. Tapi perlu kita tahu supaya tidak terkeliru ya, bahagian ini yang dia takhrij hadis ini tak ada dalam Syarah Nawawi, tak ada. Ini dia ambil dari lain lah, dari lain. Tapi tidak salah sebab Allah alam, saya pun tidak jelas ni. Dia betul-betul terjemah Imam Nawawi, kata pengantar Imam Nawawi. Jadi zahirnya di sini maknanya dia boleh jadi dalam mukadimah, saya pun tak baca juga mukadimah dia tu. Kalau kira dalam Syarah Nawawi ini tak ada ni bahagian ini. Jadi tambahan dia tu kalau dia sebut, baguslah. Ini sebenarnya bukan merugikan kita, tak ada, tidak merugi. Jadi menguntungkan, menyenangkan. Sebabnya takhrij hadis maksudnya selain daripada Imam Muslim mengemukakan hadis ini, siapa lagi yang ada bawa hadis ini dan di mana tempatnya, di mana tempat itu, maksud takhrij. Jadi dengan adanya begini kita jadi biasa. Kita tidak tahu sesuatu hadis itu hanya puncanya satu saja, tapi banyak, mungkin kita banyak tahu. Macam di sini, tapi semua tak ada kan? Tidak semua ada lah. Siapa yang ada seperti saya ni, dia ada takhrij hadis. Ada ya ada. Ada yang ada yang tak ada. Kalau yang ada tu baiklah, baguslah. Tapi perlu jelas bahawa ini bukan yang Imam Nawawi punya. Sebab zahirnya dia macam menyatakan ini terjemahan Syarah Nawawi. Ini tidak termasuk, sebenarnya tak ada dalam Syarah Nawawi. Jadi macam yang ni, dia kata ditakhrijkan oleh Al-Bukhari dalam Kitabul Ilm, bab ismu man kadzaba 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nombor 106, ditakhrij oleh Tirmizi. Mana Tirmizi ada juga dalam kitab Al-Ilm, sekian-sekian, nombor sekian-sekian hadis. Dan dia juga mentakhrijkannya dalam kitab Manaqib, bab Manaqib Ali bin Abi Talib, sebuah hadis yang panjang. Dan At-Tirmizi mengatakan bahawa ini adalah hadis hasan sahih gharib. Nombornya dia ditulis nombor 3715, ditakhrij oleh Ibnu Majah dalam Al-Muqaddimah, dan seterusnya. Jadi maknanya ini bagus ni. Kalau kita boleh tahu hadis ni selain di sini, di mana lagi ada, siapa lagi yang mengemukakannya.
Tetapi perlu tahu bahawa ini tidak ada di dalam Syarah Nawawi. Tak ada kena-mengena ni. Ini dia tambah. Tapi tambah pun bagus. Cuma saya tak pastilah dia ada cerita ke tidak dalam pendahuluan dia tu. Rasanya ada. Benda ni dia tambah untuk lebih bermanfaat lah, lebih berfaedah kepada kita. Kemudian beberapa hadis dikemukakan di sini seperti yang dikemukakan oleh Imam Muslim, iaitu haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Ismail yani ibn Uliyyah an Abdul Aziz ibn Suhaib an Anas bin Malik annahu qala innahu la yamna'uni an uhaddithakum hadithan kathiran anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ta'ammada alayya kadhiban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada saya, Ismail telah memberitahu kepada kami, yakni Ibnu Ulayyah, dari Abdul Aziz bin Suhaib, dari Anas bin Malik, bahawa ia berkata, sesungguhnya saya terhalangi untuk meriwayatkan banyak hadis. Bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Ialah itu terjemahan yang dibuatnya. Kalau saya rasa saya macam lain sikit terjemahannya. Saya akan baiki di sini. Sesungguhnya saya terhalangi untuk meriwayatkan banyak hadis. Itu okey dah, tak apalah. Itu bahasa yang dia pilih, tak apa lagi. Bahawasanya sepatutnya diterjemah meriwayatkan banyak hadis oleh sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Begitu sepatutnya, baru jelas. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Sebabnya innahu la yamna'uni an uhaddithakum hadithan katsiran anna Rasulullah. Jadi dengan takdir li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana, oleh sebab, sepatutnya begitu. Jadi bukan dia terhalangi untuk meriwayatkan banyak hadis bahawasanya. Itu saya rasa tak berapa nak dapat faham dengan mudah lah. Tapi kalau kita terjemah macam saya kata tadi, itu lebih jelas. Salah satu buktinya sebab dia kata anna. Anna tu jadi apa? Kenapa? Kalau mengikut kaedah bahasa Arab je, dia mesti kena ada hamzah dia tu bagi di atas anna, bukan inna. Maknanya ada sesuatu yang dibuang di sini. Sesuatu yang dibuang di sini ialah haraf jar, lam ta'lil, lam ta'lil li anna. Sebab tu hamzah an itu bagi di atas, sebab dibuang lam ta'lil, lam haraf jar. Jadi anna ni kalau dia terletak selepas daripada haraf jar, memang dia bagi di atas. Itu dari segi kaedahnya. Kalau kita tak faham kaedah tu, susah juga macam mana kita kata oleh sebab tu, kita ambil dari mana? Daripada situlah. Takhrij hadis ditakhrij oleh Muslim, tak apalah. Jadi dia ambil takhrij ini dalam Tuhfatul Ashraf, nombor sekian-sekian. Wa haddatsana Muhammad bin Ubaid al-Ghubari qala haddatsana Abu Awana an Abi Hassin an Abi Salih an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tanpa sanad tu kita terus pergi ambil hadisnya. Ia berkata, dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Itu terjemahan yang dipilihnya, masing-masing lah. Tapi kalau saya kata berarti dia telah menempah tempatnya di neraka. Gitu. Boleh juga. Semuanya dalam syarah Imam Nawawi ni ada jelas gini. Daripada maksud itu, mafhum tu, kita boleh terjemah gini. Itu terpulang kepada masing-masing lah.
takhrij hadis. Kemudian takhrij hadis seperti tadi juga, yang mana ada tu bolehlah tumpan dia. Seterusnya hadis, wa haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Sa'id bin Ubaid qala haddatsana Ali bin Rabi'ah al-Walibi qala ataitu al-masjid wal Mughirah amirul Kufah qala faqala al-Mughirah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahadin faman kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kita ambil maksud hadisnya saja, yaitu berkata Mughirah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama halnya seperti berdusta kepada seseorang. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Takhrij hadis. Tak apalah takhrij itu disebut di sini, tengok sajalah di situ. Kemudian hadisnya, wa haddatsani Ali bin Hujr As-Sa'di qala haddatsana Ali bin Mushir qala akhbarana Muhammad bin Qais Al-Asadi an Ali bin Rabi'ah Al-Asadi an al-Mughirah bin Syu'bah an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi wa lam yadhkur inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahadin. Jadi maksudnya seperti tadi juga hadis dari Mughirah bin Syu'bah dari Nabi SAW dengan hadis yang sama, mana seperti hadis sebelum ini, tapi tidak menyebutkan sesungguhnya berdusta terhadapku tidak seperti halnya berdusta kepada seseorang. Tak ada tambahan itu di awalnya. Cuma yang kemudian itulah ada seperti hadis-hadis yang lain, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, itu saja. Ini beberapa hadis yang Imam Muslim kemukakan di bawah bab ini. Tujuannya ialah nak mengingatkan orang-orang yang terlibat dengan hadis, orang-orang yang nak meriwayatkan hadis, dia kena pastikan bahawa itu benar-benar hadis. Jangan bawa yang bukan hadis dan dikatakan sebagai hadis, sebab itu berarti berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosanya sangat besar dan hukumannya, balasannya kepada orang yang buat begini ialah neraka. Seseolahnya apabila dia menyebarkan hadis palsu itu, dia telah menyiapkan menempah tempatnya di neraka. Itu maksudnya. Jadi kena berhati-hatilah dan kena beringat sangat. Jangan bermudah-mudah dalam masalah ni, walaupun apa saja maksudnya. Tak kisah apa saja maksudnya, tak kira, semuanya salah. Kalau kita kata untuk fadail saja pun tak boleh, semua tak boleh, sama saja. Kalau berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak kata, kita kata dia kata. Dia tak buat, kita kata dia buat. Atau sebaliknya, dia kata, kita kata tidak kata. Dan seterusnya, hatta mimpi sekalipun, kita nak suruh kita ni orang terimalah, misalnya terima baik, orang sangka baik kepada kita, kita kata kita mimpi dengan Rasulullah, jumpa mimpi dengan Rasulullah, Rasulullah kata begini-gini kepada saya, katakanlah contohnya, ataupun tak kata apa-apa, kita kata saya mimpi, itu pun berdusta juga. Jangan main, bukan hadis. Kita sebenarnya tak mimpi pun, kita kata begitu, berdusta juga. Sebab apa? Dia kaitan sangat rapat. Sebab mimpi Rasulullah ni bukan main-main, betul, macam mana-mana pun, sama ada mengikut zahirnya ataupun berdasarkan takwilan. Kita kena takwil, tak kira, tapi mimpi tu betul. Bila yang betul tu kita tak ada pun mimpi, kita kata mimpi, itu dosa besar, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Jangan main-main. Kemudian dia panggil tafsir hadis. Tafsir hadis ini syarah Imam Nawawi lah, syarah Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi sebut hadis-hadis tadilah,
yang dikemukakan oleh Muslim tadi. Dalam sanad hadis pertama terdapat seorang perawi. Muka surat 182. Tapi saya tidak pasti sumpah sama ke tidak. Tak sama Ini dia tulis tafsir hadis begitu ke? Hurayat. Tafsir juga. Keterangan ini lebih kurang lah. Jadi kepada hadis-hadis tadi, ini huraian dia. Kalau di sini muka surat 182. Cuba tengok di situ. Dia kata Rasulullah SAW bersabda gini. Ini yang Syarah Nawawi dah. Mana hadis-hadis tadilah dia ulang pula. Lepas tu dia kata, dalam sanad hadis pertama terdapat seorang perawi yang bernama Gundar. Al-Jauhari menyebutkan dalam sahihnya bahawa Gundar bisa bukan sahih, silap tu, sihah. Sihah. Nama kitab tu sihah, bukan sahih. Ini kitab kamus ni. Kamus. Dia ada tulis sihah atau sahih? Oh, sihah, itu betul. Itu betul. Sini sahih. Tak betul. Sahih tak betul. Bahawa Gundar bisa dibaca dengan Gundur, boleh juga. Namanya adalah Muhammad bin Ja'far Al-Hazali. Bukan di sini mana? Al-Hudhali sepatutnya. Al-Hudhali. Ini sebab dia Bani Hudhail. Ini benda-benda macam ni Jadi saya rasa tidak perlulah nak bincangkan. Sebab itulah benda-benda macam ni, orang yang belajar sungguh-sungguh dia tepat. Tapi kalau main terjemah gitu saja, dia jadi gini lah. Dia jadi gini. Tidak belajar betul, dia jadi gini lah. Tak tepat. Jadi banyaklah sangat kita kena baiki. Mantan budak Al-Basri Abu Abdullah. Dia guna mantan kita kata bekas, hamba bebasan. Mana? Maulahum Al-Basri. Maulahum ini susah ni. Saya rasa tak sampai maksud ni, terjemahan ini. Orang tak akan faham ni maksud dia sebenarnya. Tapi saya pun tidak maksud nak mengajar Syarah Nawawi sekarang ni. Tidak maksud itu. Kalau nak ini panjang pula ni. Kalau nak cara belajar kitab betul, talaqi betul, kena bahas semua ni. Apa maksud ni? Ni tak sampai maksud ni. Namanya adalah Muhammad bin Ja'far Al-Hazali, bukan Al-Hazali, Al-Hudhali. Mantan budak Al-Basri Abu Abdullah. Apa makna? Apa yang dia faham? Tak faham. Tak faham ni. Saya sendiri pun kalau nak ambil kira di sini sajalah, saya tak faham. Tapi kalau tengok Arab dia lain. Arab dia lain. Dan mungkin kalau orang yang belajar Arab pun, kalau dia tak tahu kaedah ni, sudah dia boleh terkena. Tapi ini tak ada kena-mengena dengan hadis. Ini kena-mengena dengan satu orang perawi. Walaupun begitu, kita kena jelas, kena tepat. Jadi namanya Muhammad bin Ja'far Al-Hudhali. Ni kalau ni dalam Syarah Nawawi yang asal, saya bawa juga. Takut-takut lari kan, kita pun tak boleh tengok, tak boleh banding. Al-Hudhali mana Bani Hudhail, gitu kaedahnya. Bani Hudhail ni kabilah tu, kabilah ni lah, kabilah ni Bani Hudhail. Satu contoh sajalah saya nak menjelaskan di sini, tidak semua nak di sini. Maulahum, apa makna maulahum? Mantan budak Al-Basri. Tak faham. Saya tak faham ni. Maulahum ni maksudnya dia adalah maula mereka. Mereka tu siapa? Hudhali tadilah, Bani Hudhail. Itu maksudnya. Maula ni apa? Hamba yang dibebaskan oleh salah seorang daripada Bani Hudhail. Itu maksud dia. Bukan mantan budak Al-Basri. Tak faham tu, bukan gitu maksudnya. Ni maulahum,
Dia ni Muhammad bin Ja'far ni adalah maula kepada mereka. Mereka tu siapa? Hudhali itu, Bani Hudhail itu. Salah seorang daripada puak itu telah memerdekakannya, ataupun nenek moyangnya telah memerdekakan. Itu maksud maula. Al-Basri ni, dia tu bukan mantan budak. Al-Basri tu tak faham. Al-Basri tu nisbah kepada siapa? Dia tu sendiri tu orang Basrah. Bukan apa ni, tuan dia dahulu orang Basrah, bukan. Dia tu orang Basrah. Al-Basri tu maksudnya dia tu orang Basrah, Muhammad bin Ja'far itu. Kemudian mantan budak Abu Bakar, apa ni, Abu Abdullah tu kunyah dia, kunyah kepada Muhammad bin Ja'far tu. Ini tak faham. Gitulah, tak apalah. Ada orang sebenarnya tak, sebelum saya mari ni, ada orang yang ikuti melalui internet lah. Dia ada cadangkan kepada saya. Dia kata tak usah baca lah, kata dia. Maulana tak payah baca dah ni jadi sibuk nak jelaskan yang ini pula, kata dia. Baik terus baca ini, dia kata. Yang asal. Saya pun terfikir juga, tapi kita sudah beli semua buku ni kan. Saya pun terfikir juga begitu. Sebab saya pernah mengajar dah dulu ni, mengajar pakai yang asal lah. Tapi peserta-peserta tidak ada apa-apa pun di tangan dia. Asalnya saya nak buat sendiri, saya tak sempat, tak ada masa. Tak sempat. Kalau saya buat sendiri, saya rasa tidak begini, lebih terang. Mudah-mudahannya begitulah. Tapi saya tak sempat. Yang adanya ini, kalau baca ini pun lebih jelas lagi. Tapi tak adalah dengan peserta. Kemudian ini Arab tu, yang tak boleh Arab tu susah juga. Itulah. Tak apalah, kita baca lah juga yang ni. Cumanya saya rasa saya tidak nak bincang-bincang panjang lah. Macam tadi, kalau nak bahas panjang, sebab saya sendiri pun tak faham. Ada yang mengatakan bahawa ia adalah mantan budak Abu Bakar. Ini silap ni. Bukan begitu. Bukan begitu. Sudah sekali ni. Bukan begitu. Ini Waqila Abu Bakrin. Setengah ulama kata kunyah dia tu bukan Abu Abdullah, tapi Abu Bakar. Apa kena-mengenanya? Ia ni mantan budak Abu Bakar. Lari jauh ni. Nampak gaya kena fikir juga apa yang orang tu kata tu. Banyak ni. Saya pun tak tengok tadi. Ni baru tengok. Lain tu. Jadi Muhammad bin Ja'far ni ada dua kunyahnya. Satu Abu Abdullah, itu yang masyhur. Tapi ada juga setengah ulama mengatakan kunyahnya Abu Bakar. Gitu. Ini ada yang mengatakan bahawa ia adalah mantan budak Abu Bakar. Bukan begitu. Jauh lari itu. Gundar adalah sebuah julukan yang dilontarkan oleh Ibnu Jurayj. Kami telah meriwayatkan dari Ubaidillah bin Aisyah, dari Abu Bakar bin Kulthum As-Sulami. Ia berkata, suatu ketika Ibnu Jurayj Al-Basrah mendatangi kami. Begitu ke? Macam mana? Apa tu? Yang sedang berada di Basrah. Itu betul. Itu betul. Itu betul. Inilah ini. Kenapa gini? Sudah macam ni. Ni kata dia, Ibnu Jurayj datang kepada kami di Basrah. Itu datang ke Basrah. Kami duduk di sana lah.
Jadi ini dia kata, suatu ketika Ibnu Jurayj Al-Basrah. Apa Al-Basrah? Mendatangi kami. Lalu orang-orang berkumpul mengelilinginya. Ini ada orang pakai photostat bagi dekat saya. Lain. Begitu. Apa cadangannya? Seterusnya. Tu. Itu cetakan mana ni? Cetakan mana? Ni Darus Sunnah. Itu cetakan mana? Darus Sunnah juga. Pustaka apa? Azam. Penerbit Darus Sunnah Press. Itu penerbitnya lainnya. Okey. Begitu. Jadi tadi macam Abu Bakar tadi, dia kata apa tadi? Abu Bakar tadi. Cuba Maulana baca dalam bahasa Arab. Kami telah meriwayatkan dari Ubaidillah bin Aisyah dalam Syarah Hasan, rawainaha istinad bahasa Arab. Mana. Supaya dapat kita nuqarin bainal lughat al-arabiyyah wa lughat al-maliyah. Rawaina an Ubaidillah bin Aisyah an Bakr ibn Kulthum gitu. Lepas tu dia terjemah di sini, kami telah meriwayatkan dari Ubaidillah bin Aisyah dari Bakar bin Kulthum As-Sulami. Ia berkata, itu setakat itu tak apa, tak jadi masalah. Yang jadi masalahnya tadi, ya. Maulana baca dalam bahasa Arab tu, patut kita nuqarin fi lughat al-maliyah. Payah juga begitu kan. Sebab kalau boleh ada boleh cek kalau Maulana baca dalam bahasa Arab. Ya. Ya. Kita tengok mana. Cuba tengok tadi. Tapi kalau yang tadi tak jadi masalah sangat. Yang tadi kan namanya ialah Muhammad bin wasmuhu Muhammad bin Ja'far Al-Hudhali maulahum Al-Basri Abu Abdullah wa qila Abu Bakr. Apa dia terjemah? Cuba tengok. Okey. Dan dia bernama Muhammad bin Ja'far Al-Hudhali Al-Basri Abu Abdullah. Ada juga pendapat yang menyebutkan bahawa namanya adalah Abu Bakar. Namanya bukan kuniahnya. Bukan, namanya adalah Abu Bakar. Tak sedap juga tu. Bukan, boleh tahan sikit. Boleh sikit. Boleh sikit. Ini tengok lagi. Lain ni. Ibnu Jurayj ja'a ilaina. Ada tak? Mana? Rawaina an Ubaidillah bin Aisyah an Bakri al-Kulthum al-Sulami. Wa qala Ibnu Jurayj dia kata dalam masalah kita berseberangan. Qala qadima alaina Ibnu Jurayj al-Basrah. Apa dia tengok? Apa dia? Fajtama'an nasu alaihi. Begitu. Salah. Dan juga Ibnu Jurayj datang kepada kami yang sedang kami berada di Basrah. Ibnu Jurayj datang kepada kami yang sedang berada di Basrah. Qadima alaina Ibnu Jurayj al-Basrah. Boleh tahan itu. Kalau yang ni teruk lagi ni. Boleh tahan lagi. Ini suatu ketika Ibnu Jurayj al-Basrah mendatangi kami. Al-Basrah itu maksudnya dinisbahkan kepada Ibnu Jurayj. Kira-kiranya begitu. Tapi kalau nisbah, maksudnya di sini kami, maksudnya Ibnu Jurayj datang kepada kami yang sedang berada di Basrah. Itu lebih tepat. Itu lebih tepat. Kalau yang ni suatu ketika Ibnu Jurayj al-Basrah. Kalau al-Basrah, al-Basri lah. Apa al-Basrahnya? Ini tak betul. Dia tak betul ini. Mendatangi kami langsung tak betul yang ini ni. Jadi nak buat macam mana ni seterusnya ya? Seterusnya ni. Sebenarnya sebelum saya main sini ada orang tegur. Jadi nak baca yang ini saja atau baca itu? Baca itu boleh tahan, boleh itu tahan. Jadi ramai ada yang itulah. Kalau boleh cari untuk saya satulah yang tu. Yang tu senang kan. Jadi kita tak usah pakai lah yang ni. Banyak sangat masalah ni. Banyak sangat masalah.
Saya cuba baca yang ni ya. Saya cuba baca yang ni. Sebab kita sudah beli, ramai yang beli kan. Jadi kalau baca ni susah juga kan. Dah sudah ada ni. Kalau ni kita boleh harap sikit lah. Kita tengok Gundar, kata Gundar apa ni? Kata Gundar ya. Inilah cara baca yang masyhur. Di dalam kitab Sihahnya Al-Jauhari berkata bahawa kata tersebut bisa dibaca bisa dibaca Gundar atau Gundur. Dia bernama Muhammad bin Ja'far Al-Hudhali. Ini lain Abu Abdullah Al-Hudhali Al-Basri Abu Abdullah. Ada juga pendapat yang menyebutkan bahawa namanya adalah Abu Bakar. Dia sepatutnya, ada juga yang menyebutkan bahawa kunyahnya ialah Abu Bakar, bukan Abu Abdullah tadi. Itu maksud dia sebenarnya. Gundar adalah gelar yang diberikan oleh Ibnu Jurayj. Ini nampak boleh tahan sikit ya. Boleh tahan. Kami telah meriwayatkan dari Ubaidillah bin Aisyah, dari Bakar bin Kulthum As-Sulami. Dia berkata, Ibnu Jurayj datang kepada kami yang sedang berada di Basrah. Boleh, ini tak apa. Lantas banyak sekali orang yang berkerumun di sekelilingnya. Fajtama'an nasu alaihi. Bolehlah. Dia menyampaikan hadis yang berasal dari Al-Hasan Al-Basri, namun hadis itu malah diingkari oleh orang-orang. Maka Ibnu Aisyah berkata, alasan Ibnu Jurayj menjulukinya dengan sebutan Gundar kerana pada hari itu banyak hasutan dan kegaduhan kerananya, sehingga Ibnu Jurayj pun berkata, diamlah kamu wahai Gundar. Penduduk Hijaz biasa menjuluki orang yang suka menghasut dengan sebutan Gundar. Jadi menghasut di sini bukan menghasut sebenarnya, buat bising lah, bising. Buat bising, syarab. Jadi dia sebut menghasutkan, kurang sesuai bahasa kita kan. Menghasut di bahasa kita lain. Jadi di sini dia buat bising. Dia ni Gundar ni termasuk di antara yang buat bising. Jadi itu sebab Ibnu Jurayj ni kata dia, diamlah kamu, wahai orang yang buat bising. Begitulah maksudnya, wahai Gundar. Jadi dalam bahasa penduduk Hijaznya, Gundar itu dikatakan kepada orang yang buat bising. Itu asalnya kenapa dia digelarkan dengan Gundar itu. Gundar itu gelarannya, bukan namanya. Di antara keadaannya adalah bahawa dia mengerjakan puasa Daud selama 50 tahun. Dia meninggalkan pada bulan Zulqa'dah tahun 193 Hijrah. Ada juga pendapat yang mengatakan pada tahun 194. Nampaknya di sini berbeza tu, dia ambil mafhum daripada Syarah Nawawi. Yang sebenarnya Imam Nawawi tak kata begitu, tapi betul. Ni begini bunyinya yang asalnya. Wa min tarafi ahwali Gundar rahimahullah annahu baqiya 50 sanatan yasumu yawman wa yuftiru yawman. Begitu. Tak ada Daud puasa Daud tu tak ada. Tapi memanglah sehari puasa, sehari tidak puasa, memanglah puasa Daud. Betul? Betul. Tapi yang asalnya tidak sebut pun Daud tu. Dianya kebiasaan dia puasa sehari, tak puasa sehari. Begitulah selama 50 tahun. Tapi ini boleh tahan. Boleh lah juga. Nak banding daripada tadi tu teruk sangat. Jadi ini di antara keadaannya. Sebenarnya taraf itu tak tepat dengan makna keadaannya tu. Antara cerita atau sesuatu kisah yang menarik berhubung dengannya, itu taraf maksudnya. Ada jugalah tempat yang saya rasa saya tidak puas hati macam di sini. Di antara keadaannya adalah bahawa dia mengerjakan, bukan keadaannya, antara ceritanya, kisahnya atau peristiwa dalam hidupnya yang menarik perhatian. Ialah macam tadilah, dia ni selama 50 tahun puasa sehari, tak puasa sehari. Ini berkenaan dengan perawi kepada hadis yang pertama yang Imam Muslim kemukakan tadi. Dia ada dalam sanad itu Gundar.
Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala haddatsana Gundar. Jadi dia nak cerita tentang Gundar itulah ni semua ni. Jadi saya rasalah sebab ada orang sebut kepada saya Fathul Bari yang terjemahan Indonesia tu pun macam ni juga, dia kata. Wallah alam saya pun tak pernah tengok. Jadi kena berhati-hatilah. Sebab itu sebenarnya kalau kita sendiri tak tahu kan, sebenarnya banyak perkara lah terkena gitu. Macam tadi lah, kita tak boleh faham. Kalau perbezaan sikit-sikit perkataan apa ni, memang ada beza tak rafi tu antara Malaysia dengan Indonesia. Tapi kalau jauh sangat, tak boleh lari jauh. Kemudian Rib'i bin Hirash. Tentang Rib'i bin Hirash sebenarnya telah kami sebutkan pada akhir pembahasan terdahulu. Di dalam kitab As-Sahihain tidak ada periwayat yang bernama Hirash kecuali dia. Nasab lengkapnya adalah Rib'i bin Hirash bin Jahsh Al-Absi Al-Kufi Abu Maryam. Dia adalah saudara Mas'ud, yakni orang yang bisa berbicara setelah meninggal dunia. Apa ni? Dia pun juga masih saudara Rabi'. Dia juga masih saudara Rabi'. Rib'i adalah seorang tabi'in senior yang tidak pernah berdusta. Ini yang tadi tu saya tak faham tu. Dia adalah saudara Mas'ud, yakni orang yang bisa berbicara setelah meninggal dunia. Apa ni? Jadi betul. Dia adalah saudara Mas'ud, yakni orang yang bisa berbicara setelah meninggal dunia. Ini adalah abang kali cerita lah. Kalau berbicara selepas meninggal dunia, mati dia boleh bercakap lagi lah. Mungkin adalah cerita ni yang kita tidak tahu. Ada. Dia kata dia Abu Maryam, dia ni Rib'i ni akhu Mas'ud, saudara kepada Mas'ud alladhi takallama ba'da al-maut. Betul. Wa akhuhuma Rabi' wa Rib'i. Rabi' wa akhuhuma Rabi' adalah adik-beradik, di mana Rib'i, Mas'ud, Rabi'. Begitu maksud. Rib'i tabi'i kabir jalil. Tak apa, itu boleh lagi. Cumanya cerita ni betul ke tak betul sejauh mana tak kira lah, tapi yang disebut begitulah. Dia pun juga masih saudara Rabi'. Maksud dia tu gitulah, tu bahasa dia saudara Rabi' jugalah dia ni. Begitu. Alladhi takallama ba'da al-maut. Adakah tu mauqif daripada Imam Nawawi mengiktirafkan keadaan itu? Tidak, tak jelas begitu. Sekadar cerita, menyebutkan apa yang tersebar, apa yang diceritakan, sekadar itu saja sebenarnya. Jadi kalau bercakap setelah meninggal dunia ni nak buktikan apa? Nak buktikan dia tu wali ke? Nak buktikan dia tu apa? Tak ada kena-mena. Sekali suka mengambil. Ya. Memanglah. Rib'i adalah seorang tabi'in senior yang tidak pernah berdusta. Dia telah bersumpah untuk tidak tertawa sampai mengetahui di mana tempat kembalinya di akhirat nanti, sehingga dia pun terbukti tidak pernah tertawa kecuali setelah kematiannya. Saudaranya yang bernama Rabi' juga bersumpah untuk tidak tertawa sampai dia tahu benar akan dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Orang yang memandikan jenazahnya sempat berkata, jenazahnya senantiasa tersenyum ketika berada di atas persemayamannya, sehingga kami pun memandikan jenazahnya yang ruman mukanya nampak ceria. Jadi ini memang ada dalam Syarah Nawawi ni, memang ada begitu.
Jadi benda-benda yang macam ni, inilah yang dikatakan taraf, atraf. Taraf, sesuatu yang menarik lah, sesuatu yang pelik diceritakan berhubung dengan mereka ini. Berhubung dengan mereka ini. Jadi kalau apa yang dia sebut ni dia nampak, sebenarnya tak minta pun boleh nampak. Dalam hadis ada sebut kan, setiap orang yang mati ni ahli syurga, ahli neraka, Tuhan tunjuk dia kepada dia dulu sebelum dia mati tu. Memang begitu. Cumanya yang dimaksudkan di sini, bila dia mati tu orang tengok dia suka, macam suka muka dia, itu saja. Jadi orang katalah, dia nampak benda baik tu dekat dia mati, sehingga terkesan sampai dia lepas mati tu nampak muka dia suka. Gitu saja. Dalam hadis memang ada, bukan khusus dengan dia, bukan ini menunjukkan dia seorang yang istimewa. Tidak, orang kafir pun nampak juga tempat dia di neraka. Orang mukmin dalam hadis memang Allah SWT menunjukkan kepada dia sebelum dia mati tempat dia di syurga. Bahkan ada hadis tempat dia di neraka dan di syurga. Kalau dia tidak jadi baik, ini tempatnya di neraka. Itu memang ada sebelum mati. Bukan khusus dengan dia sebenarnya. Cumanya dia tidak suka, dan dia suka selepas kalau dia nampak tempat dia. Lepas tu baru dia nak suka. Jadi Allah, ini perkara yang pelik lah, dia sebutkan yang pelik-pelik. Jadi didapati begitu. Didapati begitu. Rabi' meninggal pada tahun 101 Hijrah. Pendapat lain menyebutkan tak apalah itu. Ada informasi yang menyebutkan bahawa dia meninggal pula waktu kepimpinan Al-Hajjaj. Tak apalah itu. Ya, kita tinggalkanlah sebahagiannya. Saya rasa kalau nak baca ini panjang ni, panjang. Beginilah kita pergi kepada hadis teruslah. Tak perlu baca tentang sanad-sanad ni, tak perlulah. Mana? Kita pergi kepada matan hadis ni. Kalau buku ni muka surat 171. Baik, kita bincang matan hadis lah. Adapun yang tadi-tadi tu, saya rasa kalau nak sebut pun adalah beberapa tempat ni. Kalau kita tengok dalam Syarah Nawawi ni, hadisnya cara kita nak baca lah, saya rasa perlu lebih baik kita sebut itu. Tapi tidak disebut di sini, sebab dalam Syarah Nawawi tak sebut, dia tak sebut lah. Begini, kita tengok kan, tadi di sini wa haddatsana. Dia mulakan hadis ini dengan wa haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah. Jadi cara kita nak baca ni, kita baca begitulah, wa haddatsana. Wa haddatsana itu dia berkait dengan haddatsana sebelum ini. Haddatsana sebelum ini mana? Tu dia ada sebut sebelum ini, ada satu riwayat sebelum bab ni, dia ada satu riwayat haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah. Di situ sepatutnya kita kena baca wa bihi qala haddatsana. Kalau haddatsana tidak ada waw sebelumnya, kita kena baca begitu. Baik. Setelah kita sudah baca begitu, sekarang ni kita berjumpa dengan wa haddatsana. Jadi tak ada baca wa bihi apa, tak ada. Wa haddatsana saja, kita baca begitu cara dia. Kepada yang nak tahu cara baca lah, dari segi untuk nak tahu isi kandungan hadis tu tak perlu, tu semua tu tak perlu. Itu satu. Yang kedua,
Imam Muslim meriwayatkan hadis ini daripada Abu Bakar bin Abi Syaibah. Dia mengambil hadis ini daripada Gundar. Dia mengambil daripada Syu'bah. Kemudian dia ada H tu dia buat. H kata dia. Yang buku yang pertama tadi H, ha dia ada sini ha. Di sini disebut rangkaian sanad dari jalur lain menyebutkan Muhammad bin Al-Muthanna dan Ibnu Bashar menceritakan kepada kami. Pun tak apa jelas tu. Saya rasa kalau baca sendiri kan tak boleh faham tu apa maksudnya. Dia kena faham istilah ha tu apa maksudnya. Yang ni Imam Tirmizi kata ni sanad yang pertama berhenti setakat Syu'bah situ. Lepas tu Imam Muslim meriwayatkan juga daripada Muhammad bin Al-Muthanna. Jadi Muhammad bin Al-Muthanna juga meriwayatkan kepada kami. Jadi ini Muhammad bin Al-Muthanna ni guru kepada Imam Muslim tu, bukan guru kepada Syu'bah. Itu maksud had, guru kepada Imam Muslim. Mana selain daripada Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada dia, Imam Muslim nak cerita kata Muhammad bin Al-Muthanna dan Ibnu Bashar, yakni Muhammad bin Bashar juga telah meriwayatkan kepada kami. Tapi mereka berdua ni tidak ambil daripada begini. Ini saluran yang lain. Jadi apa maksudnya? Sebagai mutaba'ah. Sebagai mutaba'ah maksudnya begitu. Mereka berdua ni ambil daripada Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far mengambil hadis ini daripada Syu'bah. Jadi zahirnya kita tengok Muhammad bin Ja'far tu siapa pula? Gundar tadilah, cuma dia guna nama sebenar yang sama juga. Jadi berbezanya pada perawi di atas pada Imam Muslim tu. Satu saluran Abu Bakar bin Abi Syaibah. Kalau nak kira hakikatnya sama saja sanad ini. Kenapa Imam Muslim tak kemukakan 3 sekali guru dia ni? Ni dia pisahkan satu begini, yang 2 lagi tu daripada Muhammad bin Ja'far. Kenapa begitu? Kalau dia sebutkan bersama 3 orang ni, dia sebut sekali, 3 ni semuanya ambil daripada Gundar belaka. Muhammad bin Ja'far tu Gundar tu lah. Tadi kan kita sudah baca nama dia sebenarnya Muhammad bin Ja'far. Kenapa Imam Muslim tak ambil daripada mereka bertiga terus dan pisahkan dengan ha tu? Apa tujuannya? Mungkin di situ ada kemuskilan. Jawabnya begini, Imam Muslim dia cukup teliti. Dia berbeza daripada orang lain kalau dalam bab sanad-sanad ni. Dia nak cerita begini, gurunya Abu Bakar bin Abi Syaibah tu kata haddatsana Gundar. Dia sebut gelaran itu. 2 orang lagi kata haddatsana Muhammad bin Ja'far. Dia tak sebut gelaran Gundar. Perbezaan itu saja dia telah pisahkan. Padahal orang yang sama tu Gundar dengan Muhammad bin Ja'far itu. Tapi guru ini sebut Gundar, yang 2 orang lagi tak sebut Gundar, dia sebut Muhammad bin Ja'far. Di situ ada perbezaan. Dengan sebab itulah Imam Muslim pisahkan 2 sanad ini. Kalau nak kira sanad ini sebenarnya sama, dia boleh letak 3 guru dia ni sekali, sebab mereka bertiga ni ambil daripada guru yang sama, Gundar atau Muhammad bin Ja'far. Orang sama saja tu. Tapi kenapa dia tak buat begitu? Tengok cara dia tu. Dia nak cerita, dia ingat dengan baik guru dia Abu Bakar bin Abi Syaibah ni kata Gundar, yang 2 orang lagi tak kata Gundar tapi kata Muhammad bin Ja'far. Itu saja sebabnya dia pisahkan. Padahal yang lain-lain tak ada beza. Ni ada sana, tadi pun ada sana juga. Ini benda-benda barulah kita tahu kesenian Imam Muslim dalam mengemukakan sanad dia. Dia ada cara dia sendiri dan sangat halus, sangat teliti dalam perkara macam ni. Kemudian yang lain-lain itu rasanya tidak ada apa, tidak ada apa. Kita terus pergi kepada matan 171 dalam buku ni. Matan hadis ini tergolong sangat sahih. Bahkan ada yang mengatakan bahawa kalau hadis ini adalah mutawatir, jadi kena berhati-hati
Saya pun dulu tak faham juga Indonesia ni kalau dia guna kalau, rupanya kalau ni dengan makna macam lain. Kalau kita ni kalau ni jika kan, dia kalau tu tidak, bukan jika. Cuba perhati di sini. Bahkan ada yang mengatakan kalau hadis ini adalah mutawatir. Kalau kita kata kalau, dia mesti ada jawab kan. Dia tak ada jawab ni. Ini bahasa Indonesia, tapi betul dia memang diguna macam ni. Kalau tu macam bahawa kita lain. Kalau hadis ini adalah mutawatir, bahawa sepatutnya kalau kita bahawa di sini, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Bakar Al-Bazzar dalam kitab Musnadnya. Hadis tersebut diriwayatkan langsung dari Nabi SAW oleh sekitar 40 orang sahabat. Al-Imam Abu Bakar As-Sayrafi dalam kitab syarahnya untuk Risalah Asy-Syafi'i menyebutkan bahawa hadis tersebut diriwayatkan secara marfu' oleh sekitar 60 orang sahabat. Sedangkan Abul Qasim Abdurrahman bin Mandah menyebutkan bahawa jumlah periwayat hadis ini itu yang berasal dari kalangan sahabat mencapai 87 orang. Ulama ahli hadis lain ada yang mengatakan telah diriwayatkan oleh 92 orang sahabat. Di antara para sahabat yang dimaksudkan adalah 10 orang yang telah dikhabarkan akan masuk syurga, yakni al-asharatul mubasysyarah bil jannah. Mana ni keterangan tu hadis yang mana tu mana? Yang mana? Kita baca 3 hadis. Ya. Keterangan ni hadis yang mana yang dikatakan yang mutawatir? Keseluruhan. Keseluruhan, untuk keseluruhan. Yang hadis dengan lafaz ini sampai ke peringkat mutawatir. Tadi kan lafaz yang sama kan, walaupun sanadnya berbeza. Ini maksudnya untuk keseluruhan. Jadi ada yang kata seramai ini, kata seramai ini. Sebenarnya kalau kita baca kitab-kitab syarah hadis yang lain-lain, kita akan dapati bukan sekadar 80, 90, bahkan 120 orang sahabat. Tetapi ulama-ulama kita telah membuat kesimpulan bahawa sahabat-sahabat seramai 70 orang itu pasti dengan lafaz yang sama. Yang selebihnya sampai 120 orang tu bukan dengan lafaz yang sama, tapi maknanya sama. Maknanya sama. Ini bermakna hadis ini adalah hadis mutawatir lafzi, bukan mutawatir maknawi. Tawatur al-qadril mushtarak bukan, tapi tawatur lafzi. Jarang kita nak cari, susah nak cari hadis yang sampai ke peringkat mutawatir seramai ini perawinya lafaznya sama. Sehingga ulama mengatakan tak ada yang ni, yang lain tak ada sampai ke peringkat tu. Tak ada sampai ke peringkat tu. Paling banyak salurannya dari kalangan sahabat saja pun seramai ni dah. Cuba kita bayangkan zaman tabi'in, orang Islam semakin ramai. Setiap orang sahabat itu berapa ramai orang yang terima hadis daripada dia. Kemudian di peringkat generasi bawah lagi, ramai lagi, semakin ramai. Sampailah kepada pengarang-pengarang kitab utama hadis itu. Jadi di peringkat awal itu pun sudah seramai ini. Macam inilah orang panggil hadis mutawatir. Jadi bila hadis ini sahih lagi, mutawatir lagi, maknanya sahabat-sahabat ni hadis ini tersebar luas di kalangan mereka, dan mereka cukup sedar hadis ini. Bukan seorang yang dengar. Nabi SAW kata begini, masing-masing ingat lafaznya. Maka kita kena ambil beratlah tentang hadis ini. Jangan main-main. Itu maksudnya. Jangan mudah-mudah, jangan pandang ringan dalam meriwayatkan sesuatu hadis itu. Bukan berkenaan dengan hadis ni, yang lain-lain lah. Yang lain-lain jangan kita mudah-mudah. Yang palsu jangan sekali kita sebarkan, kita bawa dengan sengaja, itu berdosa. Sebab itu dia sebut muta'ammidan, dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tu nak buat macam mana? Saya boleh katakan hampir-hampirlah tak ada seorang ulama pun daripada dulu sampai sekarang ni yang betul-betul dia bersih betul. Dalam kitab dia tak ada tersebut langsung hadis maudhu'. Hampir-hampir tak ada. Yang besar-besar lah, kecuali kalau yang sudah dia tahdzib, itu lain. Kitab-kitab yang utama, misalnya Hafiz Ibn Hajar, siapa tak kenal? Fathul Bari misalnya.
Dalam Fathul Bari itu bersih semua. Dia tak ada riwayatkan yang maudhu'. Walaupun cara dia berbeza. Kalau yang maudhu' dia cerita maudhu', tapi ada kalanya yang maudhu' pun dia tidak sebut maudhu'. Maknanya dia pun sama ada terleka atau tidak sengaja. Sebab semua tahu dia sedar ni benda ni besar. Dan lain-lain lagi. Terutamanya kalau Suyuti, lagi banyak lah. Suyuti lagi banyak lah hadis-hadis yang maudhu' tu. Jadi kita nak kata macam mana? Nak tak nak kita kata paling tinggi mereka ni tidak sengaja atau ada maksudnya untuk perbandingan. Kalau itulah sangka baik, atas dasar sangka baik, terlepas pandang ke, ataupun dia tidak menganggap hadis itu sampai ke peringkat maudhu' ke. Yang kata maudhu' orang lain, bagi dia tak sampai ke peringkat itu lagi, mesti ditakwil. Kalau kita nak kata dengan sengaja dia meriwayatkannya, sengaja nak sebarkan benda tu, salah besar dan teruk sangat jadinya. Jadi benda ni kalau adalah sesiapa, kita tahu dia seorang yang baik, seorang yang nak jaga sangat hadis-hadis yang sahih, tapi ada juga terkeluar daripadanya yang tidak sahih, yang maudhu' tu dia kata hadis juga. Kerana tersilap, tersalah, kita maafkanlah. Dan kalau boleh tegurlah dengan cara yang bijaksana, yang baik. Sebab apa? Kalau kita perhatikan ulama-ulama dulu pun jarang nak bersih betul. Jadi kalau di kalangan kita ni, kita sekarang ni yang serba kurang lah kita, kalau ada kesilapan sedikit sebanyak begitu, saya rasa kita kena maafkan, kena bertolak langsung. Ada Ustaz sebut Imam Nawawi yang disebut dalam Al-Azkar, risalah pasal penutur. Ya, itu kemudian lah nanti. Jadi sekarang ni kita nak bincang ini dulu ya. Jadi benda-benda begini, ada ulama tu ada, sedikit sebanyak ada. Yang sangat jaga sangat pun, macam Ibnu Taimiyah tu jaga sangat. Ibnu Al-Qayyim dia pun terkena juga, ada juga ketikanya hadis-hadis yang dikemukakan itu orang kata ini maudhu'. Siapa payah nak cerita je, payah. Jadi jangan kita keras sangat. Keras sangat dengan hati, bagi saya kita tak maafkan, kita kecam dia. Macam ada pula buah dengki, buah benda-benda macam tu, syaitan masuk. Itu saya rasa tak kena, tak sihat itu macam tu. Jangan begitu. Manusia boleh tersalah, apalagi orang yang kurang seperti kita ni. Yang lebih lagi daripada kita pun ada tersalah. Sepatutnya kena begitulah. Bahkan dia masukkan dalam kitab dia. Kalau kita nak kira ada dalam kitab seseorang tu, misalnya setengah-setengah dia kecam Syekh Zakaria, kerana ada masuk dalam kitab dia. Bukan Syekh Zakaria saja yang kena kecam kalau nak kira begitu. Imam Ibnu Majah tu berapa banyak hadis maudhu' dalam kitab dia, kena kira. Imam Tirmizi pun ada juga yang maudhu'. Jadi kita nak kecam, tak kena begitu, bukan begitu cara dia. Jadi kita sebenarnya kena tenang mengatasi benda ni secara bijaksana, terutama dalam masyarakat kita ni yang tidak popular sebenarnya pengajian hadis. Dia mungkin banyak berlaku kesilapan, keterlanjuran yang seperti ini, kecuaian itu ada. Jadi hendaklah kita sama-sama baiki. Itu yang terlebih baik. Tegurlah, tegur menegur. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sepatutnya begitu saya rasa. Sebab nak cari yang bersih betul susah. Adalah di mana-mana, boleh disebut di mana-mana pun. Cumanya nasib baiklah ada dalam hadis itu muta'ammidan, dengan sengaja. Kalau tak ada ni teruk, terutama yang terlibat dengan hadis ni teruk. Orang yang tak terlibat dengan hadis tak salah, dia lepas lah. Ancaman ni kena teruk. Nasib baik ada muta'ammidan tu, kalau dengan sengaja. Maknanya yang tadi tidak sengaja tu tak termasuklah. Mudah-mudahan begitu. Jadi baik, dijelaskan pula bahawa tidak ada hadis yang sempat diriwayatkan oleh sekaligus 10 orang sahabat yang telah dikhabarkan masuk syurga kecuali hadis ini. Tidak ada juga hadis yang diriwayatkan
oleh lebih dari 60 orang sahabat kecuali hadis ini. Memang betul tu, memang betul. Jadi ini kalau nak kata mutawatir ni peringkat tinggi sangat ni, mutawatir ni. Sebab kalau 10-20 orang cuma mutawatir dah. Mutawatir dah. Ini sampai 100 lebih ni. Jadi apa faedahnya? Faedahnya kepada kita ialah benda ni sudah popular di kalangan sahabat. Semua sahabat tahu. Sebab itu sahabat-sahabat ni setengah-setengah tu kita tengok tidak mudah dia nak cerita hadis. Dia cerita pendapat dia, apa yang dia faham. Hadis dia tak mahu cerita. Padahal dia seorang yang rapat sangat. Dalam Bukhari sendiri ada sebut anak-anak cucu kepada Zubair bin Awam kata, kenapa ayah ni tak banyak cerita hadis. Orang-orang lain yang tak lama begitu pun banyak hadis. Dia sebut dia tak suka. Sebab apa? Dia takut tersalah. Begitu teliti, takut tersalah. Masuk dalam yang tadi tu lah, dia takut tu lah. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi dia tak mahu. Jadi dia cerita apa yang dia faham saja. Apa yang dia faham. Dia tak kata Nabi SAW bersabda. Maknanya mereka ni lebih menjaga lafaz hadis itu. Kalau nak meriwayatkan hadis, biar betul-betul ingat lafaz hadis itu. Itu pegangan dia. Setengah-setengah sahabat pula kata tak apa, tukar sedikit sebanyak lafaz tu, kita tak ingat lafaz betul pun, asalkan kita faham betul apa maksudnya. Maka mereka meriwayatkan dengan makna dia, mafhum dia saja. Bukan lafaz dia. Kalau nak kira lafaz, akan terhalanglah, akan tak dapatlah umat ni kemudian berapa banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana takut tersalah, tak tepat. Lafaz yang digunakan oleh Nabi itu, setiap lafaz yang nak diingat semua susah juga tu. Jadi berapa banyak kerugian umat kalau mereka ni tak berani meriwayatkan berdasarkan makna. Sebab itulah jumhur ulama mengatakan riwayat bil makna sah, kita boleh terima. Syaratnya orang yang menggunakan riwayat bil makna tu dia faham dengan baik. Ada beza. Ini perkataan ini beza jauh dengan ini. Bukan perkataan yang searti, betul-betul searti. Dia kena orang yang betul-betul faham. Tapi kalau orang yang tak faham, tak boleh. Mereka mengatakan tak harus meriwayatkan berdasarkan makna. Jadi dia kata ada yang dia sebut sahabat 10 yang dijanjikan syurga. Mana ini satu kelebihan. Apakah sahabat lain bukan ahli syurga? Bukan begitu, bukan maksudnya. Ni atas satu hadis ni 10 mereka tu yang disebutkan dalam satu hadis sebagai ahli syurga, mereka semuanya ada periwayatkan hadis. Bukan senang nak cari hadis macam tu. Kalau ada pun Abu Bakar, dia seorang. Umar, dia seorang. Yang lain tidak turut sama meriwayatkan hadis itu. Misalnya yang sama-sama meriwayatkan hadis, satu hadis ini, termasuklah sahabat yang utama tu. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahawa hadis tersebut diriwayatkan oleh sekitar 200 orang sahabat. Ini berdasarkan riwayat bil makna. Yang ni tawatur qadril mushtarak, bukan panggil tawatur maknawi. Kalau tawatur maknawi memang lebih lah, ramai lah. Ada yang mengatakan 120, macam di sini lebih 200 orang sahabat. Kemudian jumlah perawi level berikutnya semakin banyak. Imam Bukhari dan Muslim sendiri telah menyebutkannya dalam kitab sahih keduanya, yakni dari jalur riwayat Ali, Az-Zubair, Anas, Abu Hurairah dan beberapa orang sahabat lainnya. Sedangkan menurut keterangan Abu Abdullah Al-Humaidi, penyusun kitab Al-Jam'u Bainas Sahihain, bahawa tidak benar kalau riwayat yang berasal dari Anas hanya disebutkan. Ini dia guna kalau pula. Kalau tadilah macam tadi, ni kalau Indonesia ni kena berhati-hati sikit. Hanya disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Sebab kedua imam besar dalam bidang hadis itu sama-sama telah menyebutkan riwayat Anas. Hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka.
dari api neraka. Ini terjemahannya masing-masing lah, terjemahan itu. Jadi ini dari segi mafhum hadisnya. Menurut para ulama, bahawa yang dimaksudkan adalah hendaklah dia tinggal di dalam neraka. Ada juga yang mengartikan hendaknya dia mengambil posisi di dalam neraka. Al-Khattabi berkata, kata yatabawwa sendiri berasal dari kata muba'ah ibil, berartinya tempat di sekitar air yang dipergunakan unta untuk bersimpuh. Sedangkan kalimat fal yatabawwa sendiri merupakan susunan kalimat doa yang dikemas dalam bentuk kalimat perintah. Dengan demikian, makna yang sebenarnya adalah semoga Allah menempatkan dia di dalam neraka. Begitu juga dalam redaksi lain yang menyebutkan maka dia akan masuk ke dalam neraka. Namun ada pendapat lain yang menyatakan bahawa kalimat falyatabawwa adalah susunan kalimat berita yang dikemas dengan bentuk kalimat perintah. Makna asli kalimat itu adalah hal itu wajib baginya, maka hendaknya tidak menempatkan dirinya, maka hendaknya dia menempatkan dirinya di dalam neraka. Dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi yali jinnar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dan juga dengan menggunakan redaksi bunyalahu baitun finnar, akan dibangunkan sebuah rumah untuknya di dalam neraka. Maknanya adalah seperti inilah balasan orang yang berdusta dengan mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi faham kau yang baca sini? Faham? Saya rasa tak faham. Sebabnya kalau berdasarkan ini, saya sendiri pun tak berapa faham. Dia macam mana lah, susah juga sebenarnya, yang berkait dengan ilmu balarah apa semua tu, kita nak masuk ke dalam bahasa Melayu susah. Ni kalau ambil kira yang asal ni, ya di sini. Dia kata qala al-ulama ma'nahu falyanzil wa qila falyattakhidh manzilahu minan nar. ثم قيل له إنه دعاء بلفظ الأمر أي بوأه الله ذلك وكذا فليلج النار. وقيل هو خبر بلفظ الأمر معناه فقد استوجب ذلك فليوطن نفسه عليه dan sebagainya. Ini saya rasa susah nak faham ni. Dia kena penjelaskan dalam bentuk lain, dalam bentuk lain. Jadi saya rasa tak perlu terikat dengan yang ni lah. Kita tengok yang asal. Tengok yang asal. Dia dalam bahasa Arab ni, bahasa mana-mana pun begitu, cuma dia tak buat kaedah. Dia tak buat peraturan. Dia tak sebut ini orang panggil apa, ni orang panggil apa. Pada hakikatnya ada juga. Pada hakikatnya ada juga. Jadi bahasa ni, percakapan ni, ada dalam bentuk cerita dipanggil, ada dalam bentuk insya. Ini kalau orang yang belajar Arab dia tahulah. Dalam bentuk cerita, ceritalah. Dia datang, dia tidak datang, itu cerita. Ada lagi dalam bentuk insya. Insya ni banyak pecahannya pula. Bukan insya dengan makna mengarang tu, dah lain cerita ni. Insya dengan arti perintah, larang, harapan dan sebagainya. Ini termasuk dalam insya. Ini termasuk dalam insya.
Jadi itu yang asalnya. Tapi kadang-kadang ada juga zahirnya cerita tapi maksudnya insya. Maksudnya insya. Ada juga sebaliknya, zahirnya insya tapi maksudnya khabar, cerita. Antara contohnya, zahirnya cerita tetapi maksudnya bukan cerita, maksudnya insya. Insya dengan arti harapan, doa, begitu. Misalnya kita kata, kita sebut Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi radhiyallahu anhu itu apa? Ayat insya ke ataupun ayat khabar? Jawabnya khabar itu. Khabar. Radhiyallahu, radhiya fi'il madhi. Allah fa'il. Itu cerita. Allah redha kepadanya. Zahirnya begitu, asalnya maknanya begitu. Tapi kenapa kita dalam terjemahan kita kata semoga Allah meredainya? Semoga. Inilah yang dikatakan dalam, kalau kita belajar ilmu balaghah, dia panggil khabariyah lafzan insya'iyah makna. Khabariyah lafzan insya'iyah makna. Ayat ini dalam bentuk zahirnya khabar, tetapi maknanya bukan khabar, tetapi insya. Dari situlah datangnya makna semoga tadi. Mudah-mudahan semoga Allah meredainya. Doa kita tu untuk dia, tapi doa dalam bentuk khabar. Ini satu. Kena faham dulu ini. Yang keduanya sebalik tadi. Ada kalanya ayat tadi dalam bentuk insya, macam suruh begitu, macam minta, tapi sebenarnya tidak, dia cerita saja. Itu orang panggil kalau macam tu insya'iyah lafzan khabariyah makna. Jadi hadis ini termasuk di dalam bahagian yang kedua tadi. Zahir dia adalah insya. Sebab lam fal yatabawwa, liyatabawwa, lam itu lam amar orang panggil. Bila lam amar maknanya hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka, begitu. Sedangkan dia bukan hendaklah dia, maksudnya dia akan mengambil tempat di neraka, dia akan masuk neraka, dia akan duduk dalam neraka. Itu maksudnya. Buktinya berapa banyak yang lain-lain. Inilah yang disebutnya ada lafaz yali jinnar, yali junnar dan sebagainya. Bunyalahu baitun finnar. Ini semua khabar ni. Ini semua khabar. Yali junnar akan masuk neraka, khabar juga. Jadi yang zahirnya dalam bentuk insya tadi, dalam bentuk perintah, suruh, itu sebenarnya tidak dipakai dengan makna suruh, tapi dipakai dengan makna cerita. Yani seseorangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita, menceritakan kepada kita, tapi cerita dia tu begitu meyakinkan sehingganya seseorangnya dia kata, kalau kamu berani juga menyebarkan hadis palsu atas namaku, kamu ambillah tempat kamu di neraka. Seseorang dia kata begitu, seseorang dia suruh, padahal sebenarnya dia cerita. Inilah yang dikatakan insya'iyah lafzan khabariyah makna. Di sini dia guna yang itu ni. Tapi setengah-setengah ulama dia tidak kata begitu. Bukan di sini insya'iyah lafzan khabariyah makna, tidak. Memang makna insya' lah. Nabi suruh dia ambil tempat lah. Seseorang yang dikatakan kepada dia, kalau kamu berani juga nak buat juga, kamu ambil tempat. Ini tempat kamu, ambil lah, pergilah. Seseorang dia kata begitu. Ada lagi cerita di sebalik itu. Sesiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, dosanya sangat besar. Kalau tak juga, kamu ambillah tempat kamu dalam neraka. Ambillah ini. Seseorangnya dia kata begitu. Seseorangnya dia kata begitu, dalam bentuk macam dia ada di hadapan kita dan dia kata begitu kepada kita. Jadi kan kita terasa kan, bila dia suruh kita masuk dalam neraka, maknanya itu pastilah ini satu ancaman yang sangat berat. Satu ancaman yang sangat berat. Cerita tu dia gunakan dalam bentuk suruh.
dalam bentuk arahan. Itulah maksud perbezaan dia ni. Ada yang terjemah begini, ada yang terjemah begini. Masing-masing ada kaedah dia. Kita tidak boleh mudah menyalahkan. Kalau orang kata begini, kalau orang kata begini, dari segi asas hadis pun ada, dengan makna khabar tadi. Kalau dengan makna insya pun ada juga. Jadi itu luaslah terjemahannya. Tapi kita, yang lebih penting kepada kita ialah ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi kita tak sepatutnya bermudah-mudahlah kalau sampai begini sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ancam kita, kita tak takut lagi. Memang macam kita tak percaya kepada neraka. Tak takut neraka ke? Siapa nak tahu tentang neraka? Nak boleh cerita tentang neraka? Rasulullah lah. Dialah yang tahu macam mana orang nak masuk neraka. Salah satunya dengan sebab menyebarkan hadis palsu. Itulah ringkasnya, kesimpulannya. Maknanya adalah seperti inilah balasan untuk orang yang berdusta dengan mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun terkadang Allah memberikan ampunan bagi orang yang melakukan hal tersebut. Kita kena ingat, ini yang dia cerita ni, beginilah balasannya. Beratnya kesalahannya, beginilah balasannya. Tapi mesti kau dia masuk neraka? Tak boleh lari kau? Mesti tak ada jalan dah. Tak kena masuk neraka. Dia kata, ini Imam Nawawi semua ni dalam syarah Imam Nawawi ni. Kadang-kadang Allah SWT ampunkan kalau dia bertaubat. Dia salah dulu, memang dia salah. Sebab itulah orang-orang yang terlibat dengan hadis ni, terutamanya bagi saya, banyak benda terlanjur. Jadi dia kena banyak-banyak minta ampun dengan Allah SWT. Takut-takut termasuk dalam yang ni lah. Jadi boleh jadi dia sudah kena kira. Tapi oleh kerana dia minta ampun, dia bertaubat, boleh jadi tak masuk neraka. Walaupun dulu dia dengan sengaja. Tapi setengah-setengah ulama keras. Nanti kita tengok apa dia kata ni. Sehingga Allah tidak selalu memastikan orang yang berdusta atas nama Rasulullah akan dimasukkan ke dalam neraka. Demikianlah seyogianya sikap yang diambil seorang Muslim ketika menanggapi berbagai hadis yang menerangkan tentang bentuk ancaman masuk neraka. Hendaklah dia berpendapat bahawa siapa pun yang melakukan dosa besar, maka tidak akan pernah kekal di dalam neraka, kecuali jika yang dia lakukan adalah dosa kufur. Kalau yang lain-lain tu semua tu tak ada kepastian. Allah SWT boleh ampunkan dia. Boleh, macam mana nak ampun? Boleh jadi kita tengok banyak jasa-jasa dia yang lain, kebaikan dia yang lain, itu kesilapan dia. Tapi kalau kesilapan kita kata tak termasuk dalam dosa. Ini kira sengaja lah. Kalau sengaja pun ini selain daripada dosa syirik kan. Bila selain daripada dosa syirik, kan dalam Quran ada sebut apa ni? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain daripada itu dosa syirik semuanya dia boleh ampunkan. Mana ada kemungkinan untuk dia mengampunkan dosa, walaupun dosa ini tak nafi, ini dosa besar. Dan Allah melalui nabinya telah menyebutkan masuk neraka, sampai masuk neraka ni. Tapi mesti ke? Tak boleh dielakkan. Jawabnya masih ada lagi jalan. Kalau Allah SWT ampunkan, dia tak masuk neraka. Inilah pegangan kita ahli sunnah wal jamaah. Bukan soal ini saja, ya, dosa-dosa yang lain pun begitu juga. Dosa-dosa yang lain pun begitu juga. Tapi kalau nak kira dia masuk neraka, tak boleh kata apalah. Memang dia kata dah. Itulah sepatutnya balasan yang sepatutnya. Tapi boleh jadi dia terlepas. Kita tengok dalam dunia pun begitu juga kan. Ni kena hukuman mati sepatutnya macam ni. Tapi mungkin ada keadaan-keadaan tertentu dia tak kena, dia terlepas. Dia kena penjara seumur hidup ke? Misalnya kita katakan ada pilihan-pilihan tu. Ada keadaan-keadaan tertentu yang membezakan. Kalau nak kira kesalahan dia tu gini dah hukuman. Tetapi tidak begitu. Kenapa? Ada sebab-sebab lain. Begitu juga dengan yang ini. Telah disebutkan dalam berbagai redaksi hadis bahawa neraka adalah ancaman bagi sang pendosa. Allah dapat menghukum seseorang sesuai dengan keterangan dalam hadis, namun terkadang juga memberikan ampunan bagi orang tersebut.
Jika sampai orang itu harus menerima hukuman dari Allah di dalam neraka, maka dia tidak akan kekal di dalamnya. Kalau kata dia masuk neraka pun, kita kena percaya selagi dia Islam, dia tidak kekal di dalam neraka. Namun pada suatu ketika dia pasti akan dikeluarkan dari tempat penyiksaan tersebut, tentu saja melalui kurniaan dan rahmat Allah. Sebab tidak akan ada seorang pun yang mati membawa tauhid akan kekal di dalam neraka. Demikianlah kaedah ahli sunnah. Jadi ahli sunnahnya begitulah. Termasuklah yang melakukan dosa besar kerana berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian definisi dusta menurut ulama ahli kalam adalah menyampaikan informasi yang bertentangan dengan realitas, baik dengan sengaja atau lalai. Inilah mazhab yang dianut ahli sunnah. Kita cerita tu tak betul seperti mana yang sebenarnya. Tak kira lah sengaja ke tidak sengaja ke, itu dusta lah panggil. Kalau tidak menepati yang sebenar, dusta namanya. Boleh kita kata dia berdusta. Dia berdusta. Sama ada sengaja ke atau tidak sengaja, lain cerita. Tapi dia berdusta. Sebab apa? Cerita tidak seperti yang sebenarnya, tidak menepati yang sebenarnya. Menurut aliran Mu'tazilah, sesuatu baru bisa dianggap kebohongan apabila dikerjakan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tu tak boleh kita kata dusta atau berbohong, tak boleh. Dalil yang mereka gunakan adalah hadis tadi. Sebab dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan sengaja. Sengaja. Beliau mengucapkan seperti itu kerana kalimat yang dilontarkan seseorang ada kalanya secara sengaja atau alpa. Ada kalanya sengaja, ada kalanya tidak sengaja. Jadi yang sengaja tu kita kata bukan soal itu. Dusta tu tetap dusta, cuma berdosa tu. Tidak berdosa itu bezanya. Kalau tidak sengaja tak berdosa, tapi dusta tetap dusta. Tak betul tetap tak betul. Dia seseolahnya kalau tak berdosa jadi betul pula. Jadi betul pula. Mana boleh? Macam dah tak betul, tak betul lah. Cuma dengan sebab dia tidak sengaja, dia tidak berdosa. Kalau dia sengaja, dia berdosa besar. Itu pendapat kita kan. Jadi lebih tepatlah pendapat ahli sunnah wal jamaah. Menurut ijma' dan nas-nas yang masyhur dalam Al-Quran dan hadis, orang yang lupa dan orang yang melakukan kesalahan secara tidak sengaja tidak dianggap dosa. Begitu juga dalam bab ini. Jadi dengan sebab itu saya ada dengar juga, saya pun iyalah, kita banyak terlibat ni kan. Kita pun tahu kesalahan ni susah nak lepas kalau kita terlibat dengan benda ni. Kalau kita tak terlibat, ya senang. Senang nak bercakap, senang. Tapi kalau terlibat, payah nak selamat. Kadang-kadang saya dalam usaha saya sendirilah, pengalaman ni, kita terlalu percaya kepada seseorang itu atas dasar dia ni siapa. Dia orang hebat kan, disebut sebagai Syekhul Islam ke, Syekhul Hadis ke, atau siapa-siapa lagi disebut. Saya sudah terkena banyak sebenarnya dengan benda-benda macam ni. Suatu ketika dahulu saya pun bawa juga cerita-cerita macam tu. Tapi kemudian bila kita cek sendiri, kita semakin berumur, semakin ada kematangan, kita cek sendiri, tak betul apa yang dia sebut. Jadi saya tak sebut lagi lah. Yang dulu tu kena ingatlah, beringatlah. Yang dulu-dulu, yang lama-lama dulu. Orang-orang lain pun begitu sebenarnya. Sebab kita percaya kepada dia, jangan begitu. Tapi kita tak percaya nak pakai kita sendiri punya semua, setelah kita sahkan semua, susah juga. Ingat senang ke? Nak cek semua ni. Setiap nak bercakap kena cek. Betul. Ni kita haraplah, kita harap dia kan imam. Dia ni orang hebat kan, dia sebut. Jadi kadang-kadang kita nak mudah kita pakai ambil gitu saja. Rupa-rupanya tak ada jaminan juga. Tak ada jaminan. Siapa pun. Ini pengalaman saya lah. Pengalaman saya. Saya tengok, tak boleh macam ni. Dia dapati yang dia bawa tu rupanya yang dhaif kadang-kadang, yang maudhu' pun ada. Kita terikut-ikut kerana terpesona, terpedaya dengan gelaran dia tu. Rupanya tidak boleh begitu. Tapi nak kita guna sendiri, bukan senang. Ambil masa sebenarnya. Penat sangatlah. Penat sangat.
Tapi saya agak teliti lah. Lepas tu bila saya tengok, beberapa kali tengok, tak ada jaminan ni. Kadang-kadang saya tengok Hafiz Ibn Hajar sendiri, pendapat dia tu bercanggah dengan pendapat dia sendiri, dan yang dia bawa tu tidak sahih, tentu tidak sahih, berdasarkan pendapat dia sendiri. Saya boleh bukti berapa banyak. Jadi saya pun golek kepala lah, geling kepala lah. Macam ni jadinya. Jadi kalau orang pakai ambil, percaya kepada dia saja, habis, kena lah. Bila saya cek, saya yakin, saya tengok ini satu kesilapan. Kesilapan dia tu bukan kita dia kata, berdasarkan apa yang dia tulis lah. Ini satu kesilapan. Sebab perawi yang sama ada di sini. Kenapa dia boleh kata hadis ni sahih? Sedangkan dia dalam kitab dia yang lain, kitab rijal, perawi tu dia kata perawi dhaif. Tengok kan, bercanggah. Dia benda ni kalau buat kerja banyak sangat kan, dia jadi macam tu lah. Dia jadi macam tu lah. Adalah tempat-tempat macam lain tu. Berapa banyak dulu yang apa ni, saya pernah cerita, kalau pernah dengar saya cerita ni, saya tarik balik. Sebab saya baca dalam buku semasa saya mengajar Sahih Bukhari dahulu, saya antara rujukannya ialah Idhahul Bukhari, Syarah Bukhari. Syarah Bukhari dalam bahasa Urdu, salah satunya Idhahul Bukhari. Ia ditulis oleh murid Syekhul Hadis Darul Ulum Deoban. Syekhul Hadis itu sangat masyhur. Syekh Fakhruddin Ahmad, masyhur, alim besar, ulama hadis lah. Tapi dia bawa dalam kitab dia tu salah satu contoh macam mana sahabat ini cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya dia bawa apa ni, dan saya pun kemukakan juga. Saya kemukakan, saya ajar. Orang yang pernah dengar dulu mungkin dia ingat. Kalau ada kesek ke apa ke, saya tidak bertanggungjawab, saya tak mahu itu, saya tak mahu. Sekarang ni tak betul, itu tak betul. Walaupun Syekhul Hadis yang bawa itu. Dia kata apa? Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak mari berhijrah tu kan, sahabat-sahabat tunggu tu, ramai yang pergi sambut. Dia nak tengok sekali saja Rasulullah. Lepas tu dia minta dengan Allah SWT, lepas pada dia tengok tu, biar dia tak dapat tengok apa pun, dia nak kali terakhir dia tengok dunia ni Rasulullah. Lepas tu dia minta biar Allah SWT butakan dia. Memang buta lah jadi. Hebat kan cerita tu? Hebat kan? Tapi saya sudah cek, tak betul cerita, bukan saya pun. Tapi dia sebut. Antara yang dia sebut lagi, Uwaisul Qarni yang dia sebut, saya pun pernah sebut juga dulu. Inilah bahaya kadang-kadang kita terikut-ikut ni, bahaya. Lepas tu saya jadi macam serik, nak ikut-ikut ni kena tengok dulu siapa pun. Tapi susah lah, seperti kata tadi lah, susah sangat lah. Bila kita nak pastikan ini sahih, tidak sahih, baru kita nak masuk. Bukan senang tu. Terutama sudah ada orang yang besar-besar kata sahih atau tidak sahih. Bukan senang kita nak menafikan pula tu. Jadi dia cerita, Uwaisul Qarni ni, bila orang cerita kepada dia yang Rasulullah SAW ni patah gigi dalam perang Uhud, dia pun tak tahu. Tanya gigi yang mana patah. Orang tak boleh cerita. Dia patahkan semua gigi dia sampai jadi rongga. Kerana cinta kepada Rasulullah, dia tak boleh nak kawal perasaan dia. Ini semua dia tak ada asas ni. Tapi seorang Syekhul Hadis telah sebut di dalam buku dia. Kadang-kadang kita boleh terpengaruh. Berhati-hatilah. Saya banyak pengalaman benda-benda macam ni. Dalam saya dibaca kitab-kitab hadis ni, saya dapati tak boleh bergantung sepenuhnya dengan manusia yang tidak maksum. Tak boleh. Dia ada tempat-tempat dia tergelincir. Siapa pun, saya tidak kata dia saja. Hafiz Ibn Hajar, bukan saya nak merendah-rendahkan dia, tak ada kena-mengena tu. Dia jauh lebih daripada kita. Jasanya dari sudut apa segi pun. Tapi kalau dalam bab ni, ada ketikanya dia tergelincir. Sebab itulah ada orang yang boleh kritik. Ada orang boleh kritik. Ada yang kata silap. Bukan kita kata silap tu nak merendahkan dia, tidak. Nak jaga yang Rasulullah yang sebenarnya itu. Itu yang lebih kita pentingkan. Bukan dia, bukan peribadi dia atau siapa pun. Ini sepatutnya kita duduk di situ. Kalau itu senang, kita boleh tolak siapa pun yang nak jaga sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tapi dengan sebab kalau kita terima sesiapa tu, Rasulullah jadi tercemar, apa gunanya? Rasulullah tu jadi tidak sempurna, Rasulullah jadi buruk image-nya, apa gunanya? Benda-benda macam ni lah yang perlu diteliti. Jadi bagi saya semua ni kadang-kadang dia terlalu gairah, terbawa-bawa benda macam tu keluar daripada dia, tanpa dia menyelidiki dengan lebih teliti. Sebabnya kalau nak teliti semua, Imam Bukhari sendiri pun dia teliti Sahih Bukhari ya. Yang lain tak sama taraf dia dengan Sahih Bukhari walaupun kitab yang dia tulis ni. Sebab apa? Kita nak beriltizam, Bukhari nak beriltizam untuk semua kitab dia tu macam Bukhari. Pedak, bukan senang tu. Satu tu pun nasib baik tu. Yang orang lain tak ada langsung. Dia buat juga, ada juga satu yang lebih kemas daripada yang lain. Bukan senang nak cek segala-galanya. Ini benda. Sebab itulah bagi saya, untuk kita orang ramai-ramai biasa ni, janganlah kita terlalu keras sangat. Kalau ada orang tersilap sama-sama kita ni, dia alim, cuma dia mungkin tak jelas, mungkin terlepas pandang, mungkin tersalah, mungkin cuai di situ. Oleh kerana dia tidak berapa mendalam ke apa, janganlah kita kecam dia sangat. Kepada kita pun boleh berlaku kalau Tuhan nak bagi. Kepada kita pun boleh berlaku. Mungkin kerana kita tak terlibat sangat, jadi tak kenalah kita. Gitu ya. Jadi kita sepatutnya minta maaf, maafkan dia, dan kalau boleh tegur dia, tegur. Itu yang sebaik-baik. Nasihati dia, cerita kepada dia, ini silap. Cerita dengan tenang, apa salahnya? Kecuali kalau dia degil, dia tak mau terima juga, itu lain lah. Kalau dia dengan sukacitanya menerima teguran orang, apa perlunya kita nak kecam dia, kita nak mengucapkan kata-kata yang kesat kepada dia? Dia pun tak baik juga, cuma ada salah silap. Kena ingat, sebenarnya salah silap ni bukan kita orang zaman ini saja. Orang dulu yang hebat-hebat pun macam itulah kesilapan. Seandainya ajaran Islam tidak membedakan antara kebohongan yang dilakukan secara sengaja dan yang dikerjakan secara alpa, pasti Rasulullah tidak akan memberikan batasan secara sengaja, muta'ammidan dalam sabdanya. Memang beberapa riwayat hadis tentang masalah ini sentiasa menyebutkan batasan kesengajaan itu. Jadi kena jelas itulah. Kalau tak ada yang itu, saya rasa berat. Berat. Tak berani nak tampil ke hadapan, nak mengajar, nak menulis, tak berani. Tapi ada ini. Ini nasib baik. Nasib baik. Jadi saya rasa semasa kita sudah lewat ni, kalau nak pergi lagi pun tak sempat dah. Kita setakat itulah dulu untuk kali ini. Wallahu a'lam.